إلى إمامنا الأعظم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى إمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله ابن علوي الحداد الحضرمي الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة، بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة من كل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه، بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، تنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأكوان مرشد أهل العرفان مؤدب الرجال والصبيان، وعلى آله وأصحابه أهل الأدب مع سيد الكونين والثقلين. إله الورى سهل على من قرى تصانيف حداد العلا ما تعسر، وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية كبرى، وأحسن له القرى وجدد له في كل حين كرامة وفضلا، وأنعشه إذا ما تعثر، وهب لي يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، آمين آمين يا رب العالمين. فصل في أن أول الطريق باعث قوي، وأنه يجب تقويته وحفظه وإجابته. اعلم، kata musannif rahimahullahu ta'ala, i'lam anna awal at-tariqi ba'ithun qawiyyun yuqdhafu fi qalbi al-'abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yahussuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad-dar al-akhirah wa 'ala al-i'radi 'an ad-dunya wa 'amma al-khalqu mashghuluna bihi min 'imaratiha wa jam'iha wat-tamattu'i bi shahawatiha wal-ightirari bizaqarifiha. Ketahuilah olehmu, i'lam, anna awal at-tariqi ba'ithun qawiyyun, bahwasanya awal perjalanan seorang salik itu adalah dorongan hati yang kuat. Apa dia ba'ith? Ba'ith ini disebut oleh, ini istilah dalam oleh para ulama sufi. Ba'ith adalah khatir, lintasan hati yang terlintas, yakhturu fil qalbi al-insan. Tamam? Ini lintasan yang lintas dalam hati seorang manusia. Jadi mabda kulli ta'ah, permulaan setiap taat itu adalah khatir, lintasan hati. Dan permulaan bagi setiap maksiat juga adalah lintasan hati. Tamam? Jadi ba'ith ini diambil daripada kataan imbi'as, maksudnya sesuatu yang mendorong seseorang tadi, menggerakkan hati mukmin tersebut untuk meningkatkan himmah mereka, semangat mereka untuk berjalan kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia yang
mendorong kita ketika mendengar suara muazzin mengalunkan azan as-salatu khairum minan naum, contohnya waktu solat subuh, untuk kita bangun, meninggalkan tidur, lalu menuju ke masjid atau menunaikan solat jamaah ketika tersebut. Itu dipanggil ba'is. Nah, ada siapa yang dorong kita? Ada orang tolak kita keluar daripada bilik kita, bangun daripada katil kita, dan juga membersihkan diri kita untuk apa? Untuk menunaikan solat tadi. Nah, itu dipanggil ba'is. Nah, itu dipanggil khatir. Nah, yang mendorong himmah ataupun semangat seseorang tersebut untuk mencapai ataupun menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendorong kita ketika melihat seorang yang fakir di tepi jalan? Mendorong untuk kita keluarkan sedikit daripada harta kita, diberikan kepada orang tersebut. Ada orang tolak kita untuk buat benda tadi. Ada ba'is, maksudnya khatir dalam hati kita untuk kita melakukan sedemikian. Ada kita berasa ketika mana harta ataupun perkara yang tidak dibenarkan dalam syarak untuk diambil, kita terhalang daripada mengambil perkara tersebut. Seolah macam ada hijab di antara kita dengan benda tadi. Benda haram, kita nak ambil, nak pegang. Apa yang menghalang kita daripada memegang dan mengambil harta tersebut? Kalau itu bukan milik kita. Ada ba'is, ada khatir yang menghalang daripada seorang tadi mengambil sesuatu yang bukan milik. Jadi ini hakikat ba'is. Ya, khatir dalam hati manusia, iaitu lintasan dalam hati manusia, yang mana yuz'ijuhu wa yuqliquhu, yang mana akan menyebabkan jadi apa? Hati seorang tadi jadi gelisah, dan juga jadi cemas, dan juga menggalakkan ia atas menghadap kepada Allah. Jadi itu yang akan menyebabkan hati seorang tadi, atau seseorang manusia tersebut, dia akan berfikir, contohnya dia kata, sampai bila aku nak hidup macam ni kalau tidak cari redanya Allah Subhanahu wa taala, dan aku masih lalai dengan perkara tersebut. Dan kadang kita duduk seorang-seorang fikir dengan benda tu. Fikir kita, macam mana saya nak menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, macam mana saya nak tinggalkan hidup yang lalai dan seumpamanya. Maka perasaan-perasaan tadi, khawatir-khawatir tersebut, lintasan-lintasan tadi, itu dipanggil ba'is. Jadi perkataan ba'is ini, sebab tu kata Imam Ibnu Athaillah, Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad, Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau setelah tu, apa disebut? Wa hadzal ba'isu min junudillahi al-batinah. Dorongan ini merupakan salah satu dari segala tentera Allah Subhanahu wa ta'ala yang batin, yang tersembunyi. Tamam? Wa huwa min nafahatil inayati wa a'lamil hidayati. Dan ia merupakan hembusan-hembusan inayah, pertolongan, yakni kepedulian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanda kepada hidayah, yakni petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam? Dan kemudian wa katsiran ma yuftahu bihi 'ala al-'abdi 'inda takhwifi wat targhibi wat tashwiqi. Dan kebanyakan barang, yakni inayah dan juga hidayah yang membukakan hati dengannya ke atas hamba ketika takhwif. Wa katsiran ma yuftahu bihi 'ala al-'abdi. La. Katsiran ma yuftahu bihi 'ala al-'abdi 'inda takhwif wat targhib wat tashwiq. Ni apa dia maksud? Kembali kepada apa ni? Kembali kepada ba'is. Mana kembali kepada ba'is. Dan banyaknya perkara tersebut yang membuka dengannya bihi, yakni bima. Hi itu kembali kepada ma. Apa dia perkara tersebut? Ba'is tadilah. Dengan ba'is tadilah yang menyebabkan terbukanya hati hamba tersebut. Dan tak salah juga bila Ustaz Abdullah Tahir dia kata barang tersebut iaitu inayah dan hidayah tadi, kerana inayah dan hidayah tersebut adalah termasuk nafahat dan i'lam daripada ba'is. Jadi tak salah juga kalau terjemahan begitu. Ya. Tapi kalau diterus kata wa katsiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi, maksudnya banyak yang dibukakan dengannya, dengan perkara tersebut. Apa dia? Ba'is tadi. Kepada hamba, ke atas hamba, inda takhwifi wat targhibi wat tashwiq. Ketika mana terancam, takut, targhib, ketika dorongan dan keinginan untuk berbuat kebaikan, yakni ibadah, tashwiq,
Nah, ketika mana kerinduan untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah, wa inda nazari ila ahli Allah ta'ala wan nazari minhum wa qad yaqa'u biduni sababin. Jadi perkara ba'is ini boleh berlaku dengan banyak cara. Kadang dengan takhwif, sebabkan kerana takut, maka datangnya ba'is. Kadang disebabkan kerana targhib, adanya dorongan, baca hadis ataupun mengikuti majlis ilmu dan seumpamanya yang targhib diri insan tersebut untuk melakukan kebaikan. Ataupun masuk pada peringkat sebenarnya tashwiq, jadi rindu. Ada perasaan rindu. Kerana cinta yang mendalam, terbit rindu, tashwiq. Ataupun ketika nazar ila ahlillah, tengok para wali Allah Ta'ala, tengok guru-guru para wali, maka terbit dalam hatinya perasaan ba'is untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Atau wan nazari minhum, ataupun wali melihat mereka dengan nazrah. Dipanggil tarbiyah bin nazrah. Hanya wali tadi dengan lirikan mata wali tersebut melihat kepada diri kita tadi, menyebabkan jadi semangat kita untuk melakukan ibadah. Kenapa? Kerana para awliya ketika mana mereka melihat kepada seorang di kalangan umat Nabi, maka melihat di sini dengan makna meletakkan hamba tadi dalam hatinya untuk didoakan dan diberikan petunjuk. Maka ketika tersebut hamba tadi turut mendapatkan cebisan daripada petunjuk tersebut, lalu mereka diberikan dengan ba'is untuk melakukan ibadah kepada Allah. Wa qad yaqa'u biduni sabab. Dan kadang ba'is ini berlaku tanpa sebab. Memang macam tu je. Nah, terus diterpa dan timpa kepada seorang manusia tersebut. Jadi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada permulaan perbahasan beliau dalam kitab ini sudah bicara berkenaan dengan khawatir. Katanya ini permulaan jalan. Awal tariq ila Allah ba'is. Kata dia. Apa dia yang mula menjalankan orang tadi kepada Allah? Iaitu khawatir yang telah dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati hamba tersebut. Tamam. Baik. Itu kalau disebut, sebahagian para ulama menyebut, kata, macam mana boleh berhasilnya ba'is ini? Ini Syekh dah sebut bagaimana berhasilnya ba'is. Ini dalam hadzal ba'itsu min junudillahil batinah wa huwa min nafahatil inayati wa ilami aw alamil hidayati wa kathiran ma, sampai ke penghujung. Jadi ini antara sebab kepada berhasilnya ba'is. Baik, kalau kata permulaan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya hakikatnya apa dia? Hakikatnya adalah seruan Allah kepada hamba tersebut. Jadi yang menyeru kita kepada Allah hakikatnya siapa? Allah. Kata ba'is tadi juga adalah min fi'lillahi subhanahu wa ta'ala kepada hamba tadi. Dan orang tadi tidak akan dapat ba'is. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata ba'is tadi juga adalah daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalil kata Allah Taala telah meletakkan pandangannya kepada hamba tadi. Bila Allah meletakkan pandangan rahmat kepada seorang hamba tersebut, maka Allah akan meletakkan ba'is, salah satu daripada tenteranya untuk menggerakkan hamba ini kepada Allah. Itu maksudnya. Tamam? Sebab tu khawatir ataupun ba'is ini ada beberapa jenis khawatir. Itu kena hati-hati. Waktu datang ba'is ni, betul Syekh sebut di sini, ini sebab-sebab ba'isnya. Kerana terlalu takut, kerana terlalu targhib, kerana tashwiq, kerana rindu. Ketika melihat ahlullah, nazar minhum, maksudnya ahlillah melihat kepada mereka. Dan kadang-kadang datang tanpa sebab. Nanti akan dibicarakan, disebutkan tentang khawatir-khawatir ba'is yang perlu diberi perhatian oleh seorang salik ilallah. Ba'is macam mana yang dia kena tengok? Jangan semua ba'is. Sebab ada ba'is yang menunjuk kepada yang tidak baik. Ada khawatir yang tunjuk kepada yang tak baik. Betul, khawatir ada 4 jenis. Khawatir ada 4 jenis. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, khawatir ni ada 4. Yang pertama dipanggil khawatir rahmani. Minar rahman. Yang kedua khawatir malaki, ay minal malak. Yang ketiga khawatir nafsani, ay min nafsil insan, daripada nafsu manusia tersebut. Yang keempat khawatir syaitani, wa huwa minas syaitan, wal a'yadzu billahi ta'ala.
Khatir yang pertama dia punya khatir rahmani. Ini daripada Tuhan. Khawatir yang pertama, ba'is yang pertama adalah rahmani, yang datang daripada Allah. Yang kedua khatir malaki, yang datang daripada malaikat. Yang ketiga khatir nafsani, yang datang daripada nafsu seorang tersebut. Yang ketiga, yang keempat, khatir syaitani, yang datang daripada syaitan. Wal'iyadzubillah. Ini yang datang dengan waswas. Ini yang disebut dalam surah An-Nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini datang khawatir tadi. Khatir syaitani. Tamam. Dan setiap khawatir ini dia ada surahnya, ada gambarannya yang dia akan datang, dan setiap kali datang tadi dia akan datang dengan surah tayyibah wa busyra. Yang datang dengan berita gembira, dengan perkara yang elok, atau datang dengan kalau suatu surah tadi yang contohnya ba'is yang datang dalam hati kita tadi dengan rupa yang baik, dengan kegembiraan, belajar adab dengan Allah. Maksudnya bila kita datang khatir tadi, lagi beradab kita dengan Allah pada ketika tersebut, atau diberi pembukaan, maka ini dipanggil khatir rahmani. Khatir rahmani. Ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatir tadi khatir yang bagus, yang baik. Baik. Tapi kalau kita datang dalam khatir tadi, tumakninah, rasa tenang, dan rasa salam, maksud sejahtera, elok, maka ini dipanggil khatir malaki. Khatir malaki. Ini khatir ini daripada malaikat. Malaikat yang menghembuskan ataupun menyampaikan ba'is tersebut. Dan kadang kalau datang dia jadi berbolak-balik. Baik tak baik. Baik tak baik. Saat nak buat baik, saat jadi tak baik. Dalam hati ni, lintasan tu. Maka dia dipanggil khatir nafsani. Ini khatir tu daripada diri kita. Daripada nafsu kita. Saat nak buat baik, saat nak buat jahat, saat nak buat baik balik. Ini takrar, berulang-ulang tadi, alamat kepada dianya datang daripada nafsu seorang tadi. Dia dipanggil khatir nafsani. Manakala kalau datang khatir tadi untuk buat fitnah. Main lintasan dalam hati ni untuk nak buat fitnah, untuk nak buat jahat, untuk menghalalkan yang haram, ataupun untuk mengangkat taklif contohnya. Ada mula duk fikir benda-benda yang macam tu. Ini khatir syaitani. Ini kena tinggalkan. Tamam? Lepas tu seorang yang mengetahui perkara tersebut dan melihat khawatir yang ada dalam hatinya tadi dengan sesuatu yang telah disebutkan tadi, maka dia akan selamat. Ini perlu pada guru. Perlu guru. Kadang ada orang dia rasa khawatir dia semua baik. Ini bahaya. Itu perlu jalan kita ni dengan guru. Murabbi. Kena ada untuk nak menunjukkan jalan tadi kepada kita. Kalau tidak, kita boleh jadi tersesat. Dan kita duk ingat khatir syaitani itu khatir rahmani. Lagi berat. Tak ada nak beza. Mana hak baik, mana hak buruk. Dia ada cerita dia nanti. Dia ada cerita. Wa ta'arrudu lin nafahati ma'murun bihi. Dan menghadap diri untuk mendapatkan segala nafahat, yakni anugerah-anugerah dalam bentuk rohani tadi, itu nafahat dipanggil, adalah perkara yang diperintahkan, ma'murun bihi. Jadi ta'arrudu lin nafahat. Kita bersiap, berhadap untuk mendapatkan nafahat tersebut. Nafahat daripada ba'is tadi, yang rahmani, yang malaki. Ini adalah perkara yang dituntut. Wa muraghabun fihi. Dan adalah perkara yang dianjurkan padanya. Walintidharu walirtiqabu biduni ta'arrudi. Dan mengharap tanpa menghadapkan diri dan melazimi pintunya. Waluzumil babi humqun wa ghadawatun. Adalah merupakan satu kebodohan dan kedunguan. Jadi kalau nak harap kepada nafahat daripada Allah, anugerah-anugerah daripada Allah, tetapi tidak menunggu dan juga mengharapkan diri daripada Allah, dan juga tidak melazimi bab, maksud tidak pintunya, maksudnya apa dia? Sentiasa meminta, mengetuk pintu tersebut. Betul kata sebahagian ulama kata, pintu Allah perlu diketuk sentiasa. Yang selalu ketuk pasti akan dibuka pintu tersebut. Maka ada seorang wali lagi jawab,
bila pintu tu tertutup sampai nak kena tutup, nak kena ketuk. Pintu Allah tak pernah tutup untuk diketuk. Nah, tak perlu ketuk pun kata, masuk terus saja. Tinggi lagi lah. Hak yang wali hak tu lagi tinggi. Siapa yang sebut tu? Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Seorang wali kata, pintu Allah kalau diketuk tidak akan dibiarkan. Seorang tuan dalam rumahnya kalau pintunya sentiasa diketuk, diminta izin untuk masuk, akhirnya dia akan bagi izin juga untuk masuk. Macam tu kita dengan Allah. Kalau kita selalu duduk di pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta untuk kita masuk ke hadratillah, minta selalu. Jangan duduk saja ya. Tak pernah mai ke pintu. Maka nanti akan dibuka pintu oleh Allah. Maka Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah kata apa? Bila pintu tadi ditutup sehingga perlu diketuk, katanya. Pintu tak pernah tutup. Maka boleh terus masuk saja ke hadratillah. Dia peringkat dia tinggi lagi lah. Peringkat dia lagi tinggi daripada wali yang sebutkan yang pertama tadi. Jadi tak boleh kalau kata hanya sekadar menunggu, tapi tidak melazimi bab pintu-pintu tadi. Apa pintu Allah Ta'ala? Kalau sebut ni waluzumil babi humqun wa ghabawatun. Babun ila Allah Subhanahu wa ta'ala huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu kepada Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya macam mana kita nak mengharapkan ta'arrud ila nafahatillah, nak mendapatkan nafahat Allah Ta'ala, kalau kata kita tidak melalui jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak melalui jalannya Rasulullah, tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu utama kita kepada Allah. Kalau kita sendiri ingin melazimi pintu tadi dengan makna kita nak masuk terus kepada pintu tanpa melalui junjungan besar Nabi kita Muhammad yang merupakan sebesar-besar pintu kepada Allah, maka ini kebodohan. Kalau kita terjemahkan pintu tadi dengan makna melazimi pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan melazimi sunnahnya baginda Rasul, mencintai baginda Rasul, mengikuti jalan baginda Rasul. Kaifa wa qad qala alaihi salatu wassalam, bagaimana tidak, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Tamam? Nabi kata apa? Nabi sabda, sesungguhnya bagi Rabb kalian pada setiap masa memberi nafahat, yakni anugerah-anugerah ilahiyah, ketahuilah maka hadapkanlah diri kalian kepada curahan nafahat tersebut. Yani inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin. Yani inna nafahatin li rabbikum fi ayyami dahrikum. Maksudnya anugerah Allah Ta'ala daripada Tuhan kamu pada setiap masa tadi ada. Maka ala fata'arradu laha. Maka hendaklah kalian menghadapkan diri kalian kepada curahan nafahat tersebut. Kena menghadapkan diri, ta'arradu kepada perkara tadi. Tak boleh hanya sekadar menunggu dan kemudian tidak berusaha untuk mendapatkan perkara tersebut dan memohon kepada Allah untuk dianugerahkan dengan perkara tersebut. Kena minta kepada Allah. Tamam. Baik. Wa man akramahu Allahu bihadzal ba'its syarif. Siapa yang dimuliakan oleh Allah dengan dorongan yang mulia ini, falya'rif qadrahul munif, maka hendaklah dia mengenal akan kadar dorongan yang tinggi. Jadi ba'itsus syarif maksudnya ni apa dia? Sama ada ba'itsu ar-rahmani. Jadi bila Allah muliakan orang tadi dengan mendapat khawatir rahmani. Ini khawatir tadi apa dia tanda dia tadi? Alamatnya, gambarannya baik-baik. Perkara-perkara yang baik-baik yang terlintas. Gambarannya ada busyra, bisyarah, ada dapat berita gembira. Khawatir-khawatir tadi. Dia mimpi benda-benda yang baik-baik ataupun terlintas dalam fikirannya yang baik-baik. Dan juga dia akan mempelajari adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi pembukaan hikmah yang luar biasa. Maka waktu ni dia telah mendapatkan ba'is rahmani. Kalau dapat yang macam ni, akramahullahu bihadzal ba'is. Jadi orang yang telah dimuliakan oleh Allah dengan diberikan dorongan yang mulia ini, falya'rif qadrahul munif wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillahi ta'ala alaihi allati la yuqaddaru qadruha wa la yublaghu syukruha falyubaligh fi syukrillahi ta'ala ala ma manahahu wa aulahu. Maka dengan ketahuilah bahawasanya ia daripada sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atasnya,
nikmat yang tidak dapat diukur nilainya, wala yublaghu syukruha, dan tidak mampu disyukuri. Tak mampu disyukuri. Sebab tu kalau kita baca ayat ni, kita akan faham perkataan Nabi, afala akunu abdan syakura. Baru kita faham. Baca ni baru kita faham. Macam mana Nabi sembahyang sampai bengkak kaki. Macam mana Nabi berdiri dalam sembahyang malam Nabi sampai bengkak kaki. Maka para sahabat datang bagi pada seorang sahabat ataupun isteri Nabi kata, bukankah Wildan? Tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosamu dahulu dan akan datang, ya Rasulullah? Kenapa kamu buat macam ni sampai menyusahkan, seolah pada zahirnya menyusahkan dirimu sampai tahap macam tu? Maka Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Kerana mahal tajalli Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika tersebut adalah waktu berdiri tadi. Waktu Nabi berdiri lama. Berdiri lama di kaki jadi bengkak tu. Kerana berdiri lama. Kerana itu para ulama kita dalam mazhab kita Syafi'i kata berdiri itu adalah rukun yang paling afdal. Berdiri itu rukun paling afdal sekali. Bukan sujud. Sujud rukun paling afdal untuk berdoa. Tapi berdiri adalah rukun paling afdal daripada semua tempat. Dalam rukun sembahyang yang paling afdal adalah berdiri. Kenapa? Kerana berdiri adalah tempat tajallinya Allah. Maksudnya hamba tadi sedang bermunajat dengan Allah. Kalau hamba tadi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Ta'ala akan menjawab Hamidani Abdi. Dalam hadis, dalam Muwatta', dalam Sahih Bukhari ada. Dalam Muwatta' sebut. Tamam? Maka sebab tu Nabi kata apa? Waju'ilat qurratu aini fis salah. Allah Ta'ala menjadikan penyejuk mataku di dalam salat. Jadi hadis-hadis tadi semua terkait dengan apa? Ba'isu asy-syarif. Mai perasaan ni, lintasan ni. Macam mana kalau dengan Nabi SAW? Lebih lagi daripada tu. Kalau kita saja dapat yang tu pun, hak tu yang menyebabkan ada sebahagian awliya Allah Ta'ala, Asim, kan? Asim, bahagian wali-wali saja nak bak Asim. Yang kalau kata tercucuk dengan besi ataupun dengan anak panah, maka katanya tarik anak panah tersebut ketika mana aku sedang solat. Baik. Tarik anak panah tu ketika aku sedang solat. Seperti Sayyiduna Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam. Seorang wali Allah Ta'ala dibedah, dan pembedahan tadi tidak boleh bius pada waktu tu. Tak boleh bius seorang wali ni. Kata kalau bius boleh bahaya pula pada diri dia. Tak sesuai. Maka kata dia, tak apa, buat amaliyah ataupun pembedahan tadi ketika aku solat. Tu solat dibuat pembedahan tadi, dan berjaya pembedahan tersebut dalam keadaan dia tak rasa apa langsung. Kenapa? Kerana telah sampai kepada peringkat yang ni kita faham dalam bab ni. Kita kalau kita bahas, kita kata khusyuknya yang mendalam. Yang mana khusyuk tadi? Macam mana boleh main khusyuk tu? Dia bukan boleh benda buat-buat, kan? Dia bukan boleh benda buat-buat. Ini melainkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tu dapat anugerah macam ni, nak kena buat apa? Falyubaligh. Maksudnya yubaligh fi syukrillahi ta'ala ala ma manahu Allahu wa aulahu. Maka tingkatkan rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena tingkatkan rasa syukur tadi kepada Allah dengan anugerah pemberiannya dan diutamakannya dan dikhususkannya, wa qassahu bihi min baini ashkalihi wa aqranihi, yang telah dikurniakan padanya dibandingkan dengan manusia lain yang semisal dengannya dan juga dengan teman-temannya. Dipilih dia, maka dia kena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Semua keterkaitan ni antara al-ba'ithus syarif ni. Ini bukan benda kecil. Jadi ulama bincang panjang banyak dalam bab berkaitan dengan benda ni. Ada yang ulama tulis dalam kitab tasawuf, ada kata permulaan jalan kepada Allah adalah yaqadhah. Yaqadhah maksudnya apa dia? Mesti sedar, tak boleh tidur. Kalau tidur tak sampai je nak kalau tidur. Orang yang tidur, maka maksud dia ketika sebut dia tidak sedar. Tak sedar, maka tak bolehlah taubat. Tak bolehlah nak melakukan perkara yang akan irtiqa min maqam ila maqam, naik pada maqam ke maqam yang lain. Tak boleh kalau tidak. Jadi kena jaga dulu. Maka antara kitab seperti Manazil Sairin,
Al-Imam Al-Harawi mengatakan bahawa jalan pertama kepada Allah adalah yaqadah. Mesti sedap dulu. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad kata awwalut tariq ila Allah al-ba'its. Kata itu. Hakikatnya semua tidak ada perbezaan pun. Hanya ikhtilaf pada sudut penyusunan sahaja. Cuma nak bagi tahu kata kesemuanya bermula dengan apa? Hakikatnya bermula dengan Allah tu sendiri. Billah wa minallah wa ilallah. Itu kalau kita baca dalam wirid zikir ada yang sebut billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah. Dia. Sebut apa macam tu digunakan dengan jar tadi ni, huruf jar tadi untuk menunjukkan kata apa? Seorang yang menuju kepada Allah, dia tak akan boleh pergi kepada Allah melainkan dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis, dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'u al-basir. Ilham? Baik. Jadi kalau tengok tu, Nabi berjalan kepada Allah dengan apa? Dengan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra bi'abdihi. Maksudnya Allah yang menjalankan hambanya. Dan Nabi pergi kepada Allah. Allah yang bawa hamba tersebut. Iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya nak sampai kepada Allah mesti dengan Allah. Tak boleh ada hamba ni dia kata saya sampai kepada Allah dengan saya. Jadi lebih lagi biadab kalau disebut saya masuk syurga dengan sebab amalan saya. Ni jadi murkaan tu. Kerana dia kata dia masuk syurga dengan amalan dia. Padahal kamu semua ni pun Allah Ta'ala yang buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tiba-tiba dia kata saya masuk syurga dengan amalan saya. Ni ajaib. Sebab tu hamba ni sentiasa memerlukan. Jadi tak perlu nak sombong. Ada orang pertikai syafaat Nabi SAW. Pertikai syafaat. Dia kata kita ni asyik-asyik syafaat. Duduk di dunia nak syafaat, akhirat pun nak syafaat. Bila nak beramal ni? Kemah dia. Nampak tak? Maksudnya apa dia? Adab sulukul murid tak habis. Tak arti. Tak tahu nak sembang tu, serupa dengan wali besar. Tak ada adab dengan, hatta dengan Nabi SAW pun tak ada adab. Seolah-olah kalau minta syafaat dengan Nabi, maksudnya misalkan nampak macam syirik kepada Allah Ta'ala. Seolah macam tu. Nak beritahu kita ni berharap. Dan kena luzumul bab. Kena melazimi pintunya. Nabi SAW melazimi pintu kepada Allah. Kekasihnya Allah. Orang tadi tidak akan dianggap sebagai menduakan Allah. Sama sekali. Tak akan menduakan Allah. Tamam? Sebab tu orang yang siasa mulutnya dengan Nabi. Kena pergi dengan Nabi. Kalau kata ni lazim bakti dengan Nabi. Nak pergi kepada Allah dengan Nabi. Maksudnya dia tak akan sesat jalan Allah Ta'ala. Tak akan sesat. Dia tak akan dijauhkan daripada jalan Allah. Dan Allah Ta'ala tak akan rasa asyik Nabi. Dengan aku ni bila lagi? Tak ada perasaan. Tak ada kan tu. Sebab Allah Ta'ala sebut sendiri. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kata Nabi. Yuhbibkumullah. Ikut aku kata Nabi. Allah cinta kamu. Selesai. Allah Ta'ala sebut dah. Kalau orang tu sebut Nabi. Maksudnya apa dia? Automatik akan cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Macam mana dia boleh cinta kepada yang diutus kalau tak cinta kepada yang mengutus? Kita cinta kepada yang diutus, yang mengutus tak dicintai. Yang ni sifir yang tersilap kalau dengan Allah. Jadi, kalau kita cinta dengan Nabi yang diutus, bermakna automatik akan juga turut mencintai Allah yang mengutuskan. Dan kalau tidak kerana Allah, maka tidak akan ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua tu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu yang dapat ba'is syarif ini perlu bersyukur dengan nikmat tersebut. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala bagi nikmat tadi. Faham? Baik. Sebab tu kata Imam Ali Jum'ah hafizahullah dalam kitab dia kata apa? Walamma kana al-amru kadzalika kana minal muhim 'ala as-saliki an yazina kulla qatirin yaridu 'ala qalbihi qabla an yatba'ahu wa yasira wara'ah. Setiap seorang tersebut salik ila Allah perlu menilai dan juga menimbang qatir yang datang dalam hatinya. Nak ikut ataupun nak berjalan di belakang qatir tersebut. Fa idza kana minal khairi
sabbatahu wa amila bihi. Kalau kata khatib tadi baik, maka hendaklah dia sabit tetap dengan khatib tersebut dan beramal dengannya. Wa illam yakun kadzalik sarrafahu wa ibta'ada anhu. Hendaklah dia jauh daripada perkara tersebut. Jangan dekat dengan dia. Wa in ashkala alaihi tawaqqafa hatta yarji'a ila syaikhi. Tapi kalau dia tak pasti, khatib ni mana satu ni? Ni baik ke tak baik ni lintasan ni? Tu kena cerita. Sebab tu para murid ada benda dia kena cerita kepada guru dia. Mimpi dia kena cerita. Sebab untuk dapat panduan. Kalau dia mimpi apa-apa, kena cerita. Tu kalau guru tu guru murabbi lah. Cerita mimpi dia. Lagi apa ni, apa dia yang dia dapatkan dalam wiridnya. Kok tiba-tiba main panah. Ini kalau guru murabbi lah. Guru yang bagi wirid kepada dia. Wirid panah. Dia kena jumpa tu guru dia, jangan biar. Dia jadi gila lagi. Tu jadi mereng. Mereng panah tak jumpa tu guru. Kali dia terus panah jam terus. Dia nak jalan angkut kampung, baju pun tak pakai, seluar pun tak pakai. Dia jadi isim. Lepas tu bagi gila isim tu. Jadi kena jumpa tu guru. Kena jumpa masyaikh. Kena jumpa syekh dia tu yang bagi wirid kepada dia. Sebab syekh tu ada kunci balik macam mana nak bagi lembut balik benda tu. Lepas tu saya kata sini tengok. Kalau khatib tu datang, kena perhati dulu. Timbang tara dulu. Letak atas penimbang, atas mizan. Ni elok ke tak elok untuk ikut? Kalau elok, ikut. Kalau tak elok, tak ikut. Kalau tak pasti, tawakuf. Hatta yarji'a ila syaikhi. Balik kepada guru dia. Tanya balik. Saya terlintas dalam hati saya sekian-sekian. Mai perasaan tadi. Mai ba'is tadi dalam hati saya. Kaza-kaza. Hadha ma yurwa an ahlillah. Ni yang disebut oleh para ahlillah subhanahu wa ta'ala. Faham? Qala Abu Sulaiman ad-Darani. Cuba tengok ni. Imam Abu Sulaiman Darani kata apa? Rubbama yaqa'u fi qalbi an-nuktata. Yaqa'u fi qalbi an-nuktatu min nukatil qawm. Ayyaman fala aqbalu minhu illa bi syahidaini adlaini al-kitab wa sunnah. Kadang dalam hatiku ni terletak nuktah. Maksudnya apa dia? Datang ni, kalau perkataan ni, terkadang datang kepada aku dalam hatiku lintasan yang telah berlaku kepada para kaum, yakni para sufi. Ayyaman, berhari-hari datang khawatir tersebut. Mai khawatir tadi berhari-hari datang. Aku tidak menerima sesuatu pun daripada khawatir tersebut, melainkan aku akan bertanya dulu kepada dua saksi yang adil, iaitu apa dia? Alkitab wa sunnah. Tengok Quran dengan hadis dulu. Boleh pakai tak khawatir aku ni? Itu maksudnya. Kenapa? Kerana dia Abu Sulaiman Darani. Kerana dia wali besar. Kalau kita ni tak sampai tahap macam tu, maka kita ada guru yang perlu untuk kita rujuk kepada guru kita. Sebab tu para masyayikh sebutkan kata yurwa aidan an masyayikh sufiyah ma yuakkidu ahamiyata alla yasira as-saliku wara'a kulli qatirin. Sebab tu para masyayikh sufiyah mentakkidkan kepentingan seorang salik ila Allah jangan mengikut terus dengan qatir dalam hatinya. Ba'is tadi tak perlu diikuti terus, melainkan setelah mana dia mendapatkan panduan. Kerana takut nanti dia dapat daripada syaitan. Itu kena hati-hati. Ini pernah berlaku kepada Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu sultanul awliya. Kata beliau, kharajtu fi ba'di siyahati ila al-barriyah wa makastu ayyaman la ajidu ma'an fashtadda bil 'atash. Satu hari aku keluar dalam perjalananku. Siyahati maksud dalam permusafiranku ke dalam hutan. Ini untuk pergi apa ni orang panggil apa ni? Pergi suluk ni. Nak suluk, ya Allah. Zawiyah nanti akan buat suluk di bukit tu. Ada satu tanah bukit yang ayah saya wakaf, lima relung. Di situ ada sungai, tepi tu ada sungai. Boleh pergi mandi situ kalau nak pergi. Tak tahu naik hutan balik apa. Tak lah, elok kan situ. Boleh mandi situ dan situ akan buat tempat suluk nanti insya-Allah. Ada buat surau dengan kayu dan ada rumah-rumah kecil untuk nak duduk di situ untuk wirid, zikir dan semua di situ. Cuma kami tarikat Syadziliyah kalau kata ambil dengan Syekh Yusri tidak ada khuluah. Tapi dengan Syekh Ali Jumaah katanya ada khuluah. Dengan Maulana Syekh Ali ada khuluah. Baik, tak apa. Cuma Imam Abdul Qadir Jilani satu hari dalam siyahahnya, dalam perjalanannya di Bardiyah di hutan, kata beliau, aku duduk berhari-hari dalam hutan tersebut tidak ada air. Fashtadda bi al-'atash. Mai dahaga yang sangat
sangat kuat, kata dia. Fa adallatni sahabah, tiba-tiba datang awan menutupi kepalaku, awan tadi. Wa nazala alayya minha syai'un yushbihun nada. Farawitu. Turun macam titisan embun, sehingga aku boleh minum air tersebut dan hilang dah. Tengah duk ni khulwah ni. Tengah duk khulwah. Tiba-tiba turun ayat hujan macam, dia tak macam hujan, turun macam nada, macam embun. Kalau hujan kan mencurah macam tu, ni embun dia turun setitik. Kadang kita tak terasa pun kata turun embun. Tengok dua atas ayat lah, dua atas daun. Tidak macam tu. Thumma ra'aitu nuran adha'a bihi al-ufuq. Tiba-tiba aku tengok cahaya yang menerangi ufuk. Datang cahaya, terang dia. Wa badat li suratun, tiba datang surah, ada bentuk. Wa nuditu minha ya Abdul Qadir ana rabbuk qad halaltu lakal muharramat atau qala ma haramtu ala ghairik. Tiba-tiba surah tadi yang gambaran tadi sebut kat dia, wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu. Aku telah halalkan kepadamu yang haram. Ataupun dengan perkataan ini, ma haramtu ala ghairik, yang aku haramkan kepada orang lain, kamu boleh buat. Apa kata Imam Abdul Qadir kalau kita waktu tu dengan dapat nampak keramat-keramat ni, tu baru suluk tak habis lagi. Tengah suluk tak habis lagi ni, dia tengok mai isyraqat, mai nafahat, tengok macam masya-Allah keramat macam dah ni. Ni tok wali dah aku ni. Tengok mai pula cahaya terang-derang macam tu, kemudian sebut pula, aku halalkan kepada kamu untuk buat apa saja. Aku Tuhanmu. Sebut gitu. Apa kata Imam Abdul Qadir Jailani? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kata dia, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Aqsa, atau iqsa ya la'in, atau izhab ya la'in. Pergi jauh wahai yang dilaknat, kamu ni syaitan. Kenal tu syaitan. Ni kata dalil orang-orang yang nak menuju ke jalan tersebut, nak uzlah, nak khulwah, ni mesti ahlullah dulu. Tak boleh khulwah kalau dia jahil. Tak boleh khulwah kalau dia jahil. Ni zaman lah nak pergi khulwat, lari daripada Dajjal, naik ke atas bukit, beli tanah apa semua, pakai nak lari duduk atas bukit semua. Boleh nak lari atas bukit? Alim dulu lah. Ni alim pun tak. Alim bak akhirat pun tak. Alim bak hutan pun tak. Tak erti apa. Nak pasang api pun tak erti. Hafiz. Bukan piduk nganga dah hutan tu je, tak habis kan? Contoh. Bukan Hafiz lah. Hafiz bukan nak lari pun, tak main mengaji sini. Boleh. Ni tak erti apa tiba-tiba nak lari duduk dalam hutan. Nak lari, hatta lari daripada ulama', lari daripada awliya', lari daripada para salihin. Konon-kononnya kata, dapat panduan dah, kita kena lari dah, duduk di bukit. Lari-lari lah, tak ada masalah. Bagi reti dulu. Yang kebanyakan pergi uzlah duduk seorang-seorang ni, kebanyakan dah tabahur dalam ilmu. Tahu mana satu salok belok yang tak betul. Tahu ni khatir ni rahmani ke, malaki ke, nafsani ke, syaitani ke. Tahu mana satu. Fa'idha zalikan nur zalam. Tiba-tiba cahaya yang bila kata Imam Abdul Qadir Jailani kata, iqsa ya la'in, ay izhab ya la'in. Terus cahaya tadi dia gelap. Wa tilka surah dukhan. Nampak? Kemudian keluar, tukar cahaya tadi jadi asap. Thumma qatabani wa qala. Kemudian suara tadi keluar pula. Ya Abdul Qadir, najautu minni bi'ilmik. Tengok. Kamu telah selamat daripada aku dengan ilmumu. Bihukmi rabbik. Wa quwwatika fi ahwali munazalatik. Walaqad adlaltu bihadhihi alwaqi'ah 70 min ahli at-tariq. Kata dia, aku telah sesatkan kamu ni, selamat wahai Abdul Qadir dengan ilmumu. Yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dan aku telah sesatkan dengan perkara yang aku buat tadi 70 dah orang di kalangan ahli tariq. Faqultu li rabbi al-fadlu wal minnah. Tengok. Imam Abdul Qadir tak kata apa? Alhamdulillah, kerana tu kemah dah jadi tak? Imam Abdul Qadir terus sebut li rabbil fadlu wal minnah. Pada Tuhanku lah kelebihan tersebut. Anugerah tadi daripada Tuhanku. Tamam? Bukan dengan aku. Faqila lahu kaifa alimta annahu syaitan? Maka ditanya kepada Imam Abdul Qadir Jailani, macam mana kamu tahu tu syaitan? Dan kan dia tak lupakan rupa daripada waktu tersebut. Qala biqaulihi qad halaltu lakal muharramat. Aku tahu dia syaitan bila mana dia sebut aku telah halalkan yang haram bagi kamu. Yang tu mustahil, kata dia. Kenapa?
Kalau kata itu murad Allah Ta'ala, maka sudah tentu Nabi dapat dulu benda tu. Nah, takkan Nabi pun tak diharamkan, tak dihalalkan yang haram, bagaimana seorang wali boleh dihalalkan yang haram? Mustahil. Tamam? Ini menghalalkan yang haram. Beza dengan satu lagi, istilah dalam sufi dipanggil malamati, dipanggil. Sufi dipanggil malamati. Dan sufi dia ada ghaus, ada nuqaba, ada nujaba, ada badal, ada kaza-kaza, ada satu lagi sufi dia panggil, ada faqir, ada murid, ada faqir, ada malamati. Malamati ni apa dia? Malamati ni kelompok yang dia melakukan perkara yang bercanggah pada zahir. Kalau orang tengok dia, orang akan jadi nak jauh daripada dia. Tapi dia sufi, dia wali. Dia dipanggil kelompok malamati. Mati ni kadang-kadang kita tengok dia saat dia pakai beret. Lepas tu baju askar. Lepas tu beret. Lepas tu ceruk kat tangan. Pegang. Lepas tu para wali semua kata dia ni bukan main-main ni. Ni wali Allah Ta'ala. Tapi dia buat perkara tadi untuk jauhkan orang daripada dia. Tak bagi orang main dekat dia. Kalau dia pakai jubah 2 lapis, dia sorban apa semua lagi, orang pakat main dekat dia pula. Tak, dia ni geng malamati, dipanggil kelompok malamati. Ada satu kelompok dalam sufi. Disebut di Imam Ibnu Ajibah radhiyallahu taala anhu dalam kitabnya. Baik. Patah balik kepada kitab kita. Dia kata apa di sini? Fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan wa aksara lam yajid hadzal ba'isa wa lam yatruqhu yawman min ad-dahri. Betapa ramai daripada kalangan orang Islam yang telah sampai umurnya 80 tahun dan lebih, akan tetapi tidak mendapati akan dorongan ini, dan tidak pernah terketuk pintu hatinya walaupun sehari sepanjang zaman. Tu ada orang umur 80 pun masih lagi berfoya-foya, bermain-main. Kenapa? Karena tidak ta'arradu ila nafahatillah. Mereka tidak berusaha untuk mencari perkara tersebut dan juga berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jalan tadi. Kalau kita, Allah Ta'ala memberikan nafahat tersebut, lintasan tadi untuk melakukan kebaikan, jangan diabaikan. Dan jangan permainkan perkara tersebut, kerana itu anugerah Allah Ta'ala. Wa 'alal muridi an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifzihi wa ijabatihi. A'ni hadzal ba'isa. Dan sepatutnya, selayaknya, sayugianya ke atas seorang murid itu bahawa dia bersungguh-sungguh pada menguatkan dan menjaga dan menerimanya, yakni dorongan ini. Maksudnya dia kena menerima, menguatkan ba'is tersebut, dan juga menjaganya dengan baik. Bagaimana cara dia? Fataqwiyatuhu bizikrillah, bizikri lillah, maka hendaklah menguatkan ia dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fikri fima indallah, dan juga berfikir, tafakkur. Ini cara dia untuk menguatkan ba'is. Sebab tu kita akan jumpa dengan para guru, ambil zikrullah. Yang hakikatnya sebenarnya saya selalu sebut dekat santri di Zawiyah. Saya selalu sebut kat dia. Bila kita semayang, habis semayang kita ada wirid. Lepas tu kita ada wirid petang. Wirid tu malam. Lepas tu baca Quran dan seumpamanya. Ada baca selawat. Dalailul khairat dan seumpamanya. Saya beritahu kata 90%, bukan 80 ya. 90% sebenarnya daripada kekuatan ilmu tadi adalah dengan amalan. Mengaji ni 10% ya. Jangan rasa dengan mengaji ni kita akan dapat ilmu yang sungguh-sungguh. Tak. Yang kuatnya adalah dengan amal tersebut. Mengaji, kita mengaji. Tapi amalan tu sebenarnya yang akan menjadi nur kepada ilmu tersebut. Pencahaya kepada ilmu. Sebab tu ada orang kadang dia mengaji sekejap, tapi disebabkan kerana ta'adduban ma'allah, beradab dia dengan Allah dan Rasul, Allah Ta'ala bagi futuh kepada dia. Ada. Ada orang mengaji, lama mengaji, tapi tak beradab, tidak zikir, tidak salawat, tak ada amalan apa. Maka akhirnya jadi syaitan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kena perhati tu betul-betul tu. Jadi jangan tak mengaji pula. Dia tahu itu zikir saja tu. Tak pakai tak mengaji terus, duduk rumah zikir ya. Tak jadi juga macam tu pun. Tu kita kata kena gabung dua jalan tersebut. Az-zikru dengan fikru. Al-fikri fima indallah, ini tafakkur pada barang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana nak tafakkur fima indallah tadi? Kita pun kena mengaji. Sebab tu kena gabung az-zikru wal fikru. Zikir dengan fikir, kedua-dua sekali.
Macam mana nak fikir dengan tepat kalau kita tak mengaji? Sebab tu para masyayikh ulama kita susun ilmu mantik, untuk apa? Melatih fikir seorang tersebut daripada qata', daripada tersalah dalam berfikir. Macam mana cara fikir yang betul? Dasarkan kepada yang disusun oleh para ulama, mengaji mantik. Kemudian tengok macam mana para ulama berfikir untuk hukum Allah Ta'ala, keluar ilmu usul fiqh. Ini hasil fikiran ataupun ijtihadnya para mujtahidin mengeluarkan hukum untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu semua apa dia tu? Al-fikri fima indallah. Dengan bidangnya masing-masing. Maka kena gabung jalan dia. Kena gabung. Wal mujalasati li ahlillah. Juga cara untuk menguatkan dia dengan cara apa? Duduk bersama ahlillah. Macam mana cara nak duduk dengan ahlillah? Ahlillah ada yang hidup dan ada yang telah wafat. Hakikatnya kesemuanya hidup. Hak wafat tu pun hidup di sisi Allah, maka dia lebih hidup di sisi manusia. Maka mujalasah dengan ahlillah adalah cara untuk menguatkan ba'ith. Sebab tu kena pergi lawat para wali Allah Ta'ala, para salihin, para awliya Allah, pergi kepada para guru dan seumpamanya. Tapi kena beradab lah. Kalau pergi dengan guru tak beradab, masalah pula. Kita nak pergi ambil nur barakah, tiba-tiba lari daripada nur tadi. Sebabkan kerana tidak ada adab. Tamam? Sebab tu saya ada karang kitab Mursyiduz Zuwar ila ziyaratil akhyar. Kitab dalam cetakan. Masa dah siap dah. InsyaAllah nanti akan keluar kitab tadi. Dalam tu kitab tu saya letak 2 bab. Iaitu berkait dengan menziarahi wali-wali yang hidup dan menziarahi wali-wali yang telah wafat. Ke maqam mereka dan yang masih hidup. Sebenarnya yang paling susah untuk dijaga adalah wali yang masih hidup. Hak tu paling payah sekali untuk kita jaga adab dengan mereka. Kenapa? Kerana mereka masih hidup. Orang hidup lagi ni, dia ada perasaan. Perasaan dia tadi kita nampak. Kerana dia akan tunjuk perasaan dia tadi. Kalau dia tak suka kat kita, dia buat tak layan, kita nampak. Tapi para wali Allah Ta'ala yang telah wafat dalam maqamnya, kalau diberi dibukakan hijab kepada kita, maka kita akan nampak lah dia. Tapi kalau tak ada, kita tak nampak, dan kalau tak jaga adab waktu tu, kemungkinan tard juga, kita ditolak juga daripada ziarah tadi. Walaupun kita pergi ziarah, tapi sebenarnya tak dapat apa-apa manfaat. Tamam? Tapi kalau yang hidup ni lebih kena jaga. Itu yang saya tulis dalam kitab tu, ada adab yang perlu kita jaga. Kena baca kitab tu, baru kita reti nak lawat para salihin, para awliya, para guru. Kalau tidak, kita pula ni mai kat tempat tok guru, kita duk atok tok guru. Guru kena buat macam ni, tok guru macam ni, tok guru tak boleh macam ni. Atok pula. Ada guru yang jenis senyum, ada guru yang dia balah terus waktu tu. Lepas tu bila kena balah terus kata, ni tak tok guru ni. Sebab tok guru tak boleh balah orang. Hak dia balah tok guru dia tak apa. Lupa tok guru tu orang. Dan waktu hidup pula kadang-kadang disebabkan kerana masa hidup ni masih terhijab dengan alam dunia ni, menyebabkan ada yang guru tadi mungkin terlepas pandang. Tapi ketika duduk dalam barzakh, alam barzakh lebih luas daripada tu. Siapa saja yang mai jumpa dengan awliya tadi, pasti dikenali oleh wali tersebut kalau menjaga adabnya dengan baik. Kena baca buku tu, insya-Allah. Nanti kita akan diskusikan buku tersebut dan kita akan bawa buku tu. Saya akan lepas siap buku tu, nanti kita akan bawa santri pergi ziarah para awliya Allah Ta'ala. Kita pergi ke maqam-maqam dan seumpamanya. Dan sebenarnya dengan adab ni lah orang tu sampai. Kita jangan kata kita sampai dengan ilmu kita. Tak, dengan adab. Kita akan sampai dengan adab. Ramai orang tidak sampai kerana tidak ada adab. Sebab adab itulah yang menjadi penentu kepada sampai ataupun tidak seorang tersebut. Faham? Sebab tu orang yang beradab dengan anugerahnya Allah. Kita kalau orang bagi hadiah kat kita, kita buat macam mana? Kalau kita letak tempat yang elok, maka orang ni akan dimuliakan. Saya bagi hadiah dekat tuan-tuan. Ada minyak wangi. Mahal ke murah jangan duk tanya. Saya bagi hadiah. Letak kat mana hadiah tu? Kita ambil, kita hormati, kita muliakan. Tak tempat poket tinggi. Cium pula depan Tok Guru. Masya Allah, terima kasih banyak. Rasa macam mahal tu, ada RM5 je. Tapi dia rasa mahal sebab apa? Sebab ni Tok Guru bagi. Tamam? Kalau orang yang reti dengan benda tu, maka waktu tu akan masuk kepadanya pancaran nur. Karena adab dia tadi, i'tiqad dia tadi dengan guru dia. Walaupun guru tu lebih rendah kemungkinan daripada diri dia sendiri, dan dia tu tinggi daripada guru tu mungkin pada sudut rohaniat. Tapi sebabkan kerana adab, Allah Ta'ala tinggikan dia lagi. Sebab tu. Tamam?
Kenapa? Kerana adab dia. Tapi kalau kita tak ada adab, tok guru bagi serban pun dia tak kat kaki. Contoh, ni bagi kain ni. Ni saya hadiah dekat tuan. Saya hadiah kat kamu. Ambil. Dia ambil. Pergi rumah dia, tengok-tengok ni, letak kat kaki. Dia buat tempat lapik kaki tu. Beda nak lap kaki kalau masuk dalam rumah dia. Ada seorang wali Allah Ta'ala, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, bila dia masuk dalam rumah seorang anak murid dia, dia tengok-tengok kain yang dia letakkan di bahu dia dulu, dia hadiah kepada anak murid dia ni, anak murid dia letak kat bawah. Bila masuk dalam rumah anak murid dia, dia kata, wahai anakku, masih kasih lagi dengan anak murid ni. Hadiah yang diberi oleh fakir, fuqara macam kami, jangan diletakkan di bawah, kata dia. Muliakan dia. Sampai macam tu. Kenapa? Kerana barang-barang tadi duduk dengan mereka. Sebab tu kenapa kita pergi ke maqam para awliya. Kita tengok ada orang yang maqam para nabi alaihi wassalatu wassalam. Barang-barang yang berdekatan dengan maqam tadi disimpan. Kain yang menutup maqam tadi disimpan. Kainnya. Kemudian harta tanahnya disimpan. Kenapa? Kerana dia berkait dengan tempat tersebut dan jasad yang berada dalam tempat tadi yang diberkati oleh Allah. Bagaimana dengan baju yang dipakai oleh seorang wali tersebut? Bagaimana kain yang dipakai oleh wali tersebut? Bagaimana kopiah yang dipakai oleh wali tersebut? Bagaimana dengan burdah yang dipakai oleh wali tersebut? Maksud semua yang berkait dengan dia ni. Kerana dia ni adalah orang yang yang sentiasa fi hadratillah. Aulia lah, bukan kita ni. Aulia Allah Ta'ala ni. Para wali-wali yang dimuliakan oleh Allah. Sebab tu kalau kata diberikan hadiah dengan perkara yang pernah menyentuh badan mereka pada waktu tersebut, ini anugerah sebenarnya yang besar yang tak boleh kecilkan perkara tersebut. Baik, bagaimana dengan anugerah Allah? Kalau Allah Ta'ala bagi. Ba'is tadi Allah Ta'ala bagi, lepas tu kita buat tak tahu, tok tepi. Agak-agak. Kalau barang hak tok wali bagi kat kita pun, kita kena ambil berat dengan benda tersebut. Kenapa? Kerana ni dalil adab kita dengan mereka. Bagaimana anugerah yang Allah Ta'ala bagi? Ba'is ni anugerah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala campak dalam hati kita. Kita buat tak tahu. Kita buat lekeh je benda tadi. Maka ini akan mendapatkan kemurkaan. Itu bahaya. Ni kena ingat ni. Ini perkataan Sidi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pada permulaan ni sebenarnya permulaan yang tinggi ni. Ba'is ilallah ni permulaan yang luar biasa daripada karangan kitab beliau. Saya baca kitab ni dengan Maulana Syekh Yusri Hafizahullah di Bahnasa, di Humaisra, kitab ni. Dalam 3 majlis baca, khatam. Baca Tapi baca dengan Syekh Yusri ni, Syekh tu sendiri pun dah masya-Allah tabaraka. Saya baca sebelum tidur. Saya minta kat Syekh, kata Syekh boleh tak saya nak baca adab sulukil murid. Lepas tu dia nak tidur. Syekh kata boleh baca. Jadi saya baca kitab tu 3 hari di Humaisra waktu ketika melawat maqam Sidi Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu dengan Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Insya-Allah nanti kita pergi pula nanti insya-Allah. Kita pergi ke Mesir. Doalah. Kita boleh pergi sana kalau boleh pergi sama-sama. Pergi lawat sampai ke Humaisra. Lawat maqam Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Saya pergi maqam Sidi Abu Hasan Asy-Syadzili 3 kali kot. 3 kali. 2 kali. Baik. Jauh maqam dia lebih kurang dekat 800 ke 900 km daripada Kairah. 800-900 km. Kalau naik trenko tu, naik van, Allahu Akbar, patah pinggang, habis semua. Kami pergi naik kereta api. Naik kereta api sampai ke Aswan. Duduk di Aswan. Naik kereta api daripada Kairah ke Aswan 15 jam. Kereta api saja 15 jam. Kereta api tu hak mahal tu, ada mahal lagi ada katil. Lepas tu kami tak naik tu lah. Nak tengok jalan, sonok apa semua. Lepas tu kerana tak ada duit pun. Jadi naik, sampai di Aswan, kali Ustaz Din pergi. Ustaz Zakwan pergi tak? Ustaz Sirah pergi? Tak pergi lah. Ustaz tu tak kenal terahnya. Jadi, pergi ke sana, kami pergi. Ramai juga. Baca kitab di sana. Sampai di Aswan, kami di sana tu nak pergi ke makam Sidi Abu Hasan Syadzili. Ada satu jalan daripada Aswan nak pergi ke Sidi Abu Hasan Syadzili, dekat saja. 3 jam je sampai. Tu jalan tu 3 jam je jalan dia. Tapi tak boleh lalu jalan tu. Nak jalan tu tak boleh sebab ada askar lalu. Dan kawasan tu bahaya sikit sebab ada banyak penyeludupan apa semua, senjata, dadah orang duk seluduk kat tengah-tengah jalan. Jadi askar tak benarkanlah kami lalu. Sampai kena denda lah.
yang trengko yang bawa tu, pakcik yang bawa trengko tu, dia kena denda, kena rampah lesen dia. Bahkan kena nak bawa kami lalu kot tu. Nasib baik kami yang tak kena. Dah kena patah balik jalan. Pusing jalan. Kalau kata Aswan di sini, Sidi Abu Hasan Syazili di sini. Patutnya pergi macam ni je. 3 jam. Tak terpaksa kono. Kono kot sini. Jadi 12 jam. Nak kena pergi 12 jam jalan. Patah pinggang pula. Tak dah kami main 15 jam patah pinggang lah naik kereta api pun. Ni naik pula trengko. Patah pinggang. Tapi tak patah pinggang juga sebab berhenti di maqam yang lebih banyak lagi. Maksudnya sebenarnya nak pergi ke Sidi Abu Hasan Syazili, dia kena ada lalu jalan-jalan dia. Tak boleh pergi terus dekat dia. Sebab tak ada adab. Rupanya macam tu sebenarnya. Dia kena lalu dulu ada maqam wali ni, kamu kena pergi ni dulu. Ni pintu dia. Lepas tu kamu kena singgah ni dulu. Ni pintu dia. Kamu kena pergi satu lagi ni pula. Baru jalan dia betul. Baru sampai dekat dia. Habis lawat dia, kami boleh lalu jalan 3 jam hak tak boleh lalu tu. Boleh patah balik 3 jam saja. Boleh lalu. Sampai polis tu pelik. Kan kami dah tak bagi siapa yang bagi lalu. No. Polis yang duduk di sana bagi. Seolah-olah macam perjalanan tadi daripada sana kami nak pergi terus. Seolah Imam Abu Hasan Syazili nak kata tak boleh. Ada jalan lain kamu kena pergi, kena beradab dulu nak berjalan pun. Lalu dulu dengan awliya-awliya yang ada di tempat tu, kamu dah mai kat Aswan. Kenapa tak lawat makam wali-wali di situ? Lawat dulu satu sampai dekat dia. Kemudian dia kata dah lawat dah, selesai. Baliklah ke jalan dekat. Balik jalan dekat terus 3 jam. Alhamdulillah. Kami mandi Sungai Nil. Yang Sungai Nil terkena buaya penuh dalam sungai tu. Kami mandi 3 jam mandi. 3 jam mandi Sungai Nil. Sungai Nil ayaknya saya tak pernah rasa ayak sesedap tu. Ayak sungai di negara kita pun takkan boleh rasa macam tu. Sedap. Tak tahu kot saya seorang je rasa, Allah Alam lah. Tapi memang saya rasa sedap. Tak tahu Ustaz Din rasa macam mana. Ustaz Din mungkin laut Langkawi sedap juga kan. Walaupun masin. Sebab bini dia Langkawi. Tapi saya rasa sedap sungguh ayak sungai ni tadi. Sedap. Panas lebih kurang hampir 50 darjah Celsius. Turun dalam ayak macam dalam air. Ayak tak panas langsung. Sejuk. Sejuk sungguh. Turun mandi 3 jam. Berenang 50 meter pun. Patah balik. Sonok saya tak ada apa. Tapi lepas 2 jam saya terfikir. Awak jadi takut. Awak tiba main ni. Bais. Dia panggil bais. Khotir. Temai khotir waktu tutup. Temai nanti. Awak jadi pelik. Tapi tak apalah. Duduk atas batu. Ada batu tengah. Tepi sungai tu, dia batu tu tinggi sikit. Saya duduk kat batu. Duduk tengok sungai. Luas sungai dah, Masya Allah. Luas sungguh. Sini pergi ke bukit tu. Luas dia. Sungai. Sungai Nil. Sini pergi ke bukit sana tu. Luas dia. Luas daripada Tasik ni. Dia punya hujung dengan hujung tu. Punya luas. Saya duduk tengok sungai tu. InsyaAllah asal pelik. Tapi tak apalah, mandi. Anak-anak pun mandi. Berenang, seronok. Lepas 3 jam naik baca kitab. Lepas baca kitab, elok nak balik. Baru ni Ustaz Din kot beritahu. Kata ada tu. Ada signboard jatuh. Tulis ihzar tamasih. Hati-hati ada buaya. Signboard tu terbalik. Signboard tu dulu ada kat situ, terpacak kat situ. Signboard tu terbalik. Terbalik tu kita nampak tak nampak. Ada dah. Ustaz Din kata dia turun, dia tengok dah. Dia kata ni buaya ni. Dia, tak apa, tempat ni tak ada buaya. Tak teringat apa dah masa tu. Yang teringat nak mandi je. Tak teringat, dia kata dia. Saya pun perasan. Lepas dah balik baru perasan. Yang bawa lori dah. Yang bawa bot tu, dia bagi tahu. Dia bawa kami pergi satu tempat dulu. Tempat tu tutup sikit. Dia macam buat dah dinding elok siap dah. Boleh mandi dalam tu, dia kata. Saya tak syok mandi sini. Sebab tutup. Mandi hak luar air. Tak apa. Boleh. Pergi bawa satu tempat lagi. Elok nak turun, dia kata kat saya. Tak apa, mandi sini tak apa. Tak ada buaya sini. Kalau kita faham, ni mantik ni. Maksud dia, tak ada buaya sini. Tempat lain ada buaya. Sungai ni mana ada. Sungai mana ada halangan apa pun. Nah? Tapi waktu saya duduk atas katil, atas batu tu, saya duduk tawasul dengan siapa? Dengan Sidi Abdul Wahab Sya'rani, dengan Sidi Abu Hasan Syazili. Saya kata, moga dilindungi kami semua ni berkat Sidi Abu Hasan Syazili. Esok kami nak lawat dia. Jadi moga-moga dijaga perjalanan kami. Alhamdulillah, dijagalah. Ada hak nak lemah, selamat. Ada hak krem tengah-tengah laut, tengah-tengah sungai tu, selamat. Tiba-tiba ya, Ustaz Din pergi duduk naik sampan, apa pun tak tahu. Pergi selamat kawan tu. Kawan dah krem dah. Macam baru dia habak kata ni, adham. Nah, krem. Ya semuanya alhamdulillah lah, tak ada masalah apa. Kak Umi waktu tu isteri saya tengah duduk mengandung. Pergi selamat pula ada seorang budak perempuan
pun nak lemah juga. Saya kata, nai Pak Karim kan. So, rombongan saya tu tidak mati seorang jenuh kita. Dia pula pergi selamat. Dia dengan nak mengandung pergi selamat. Kira kemah macam tu laki dia. Kan? Itu apa panggil apa? Alhamdulillah selamat balik tu baru tengok internet. Buka-buka. Tiap hari orang tangkap buaya di Sungai Nil tu. Di Aswan tu tiap hari. Buaya memang saja penuh. Mana ada halangan bawah tu tak ada apa pun. Kerana barakah awliya Allah Subhanahu Wa Taala kami dijaga oleh Allah pada waktu tersebut. Buaya pun tak teringin nak makan. Kenapa? Kalau dia makan dia kena tulah mampu lagi dia. Ni semua penuntut ilmu, orang yang main nak melawat Sidi Abu Hasan Syazili, tiba-tiba aku buat tahanan kat depa, tak boleh kata dia. Muka tu kot dia sebut tu kan. Saya tak tahu lah kot buaya bawah tu duk tengok kata dia gerampak ni. Kan? Dalam Sungai ni tu dalam sungguh. Dan saya tak pernah rasa lah yang sesedap tu. Tuan kena pi. Tapi sebab Sungai Nil di Aswan boleh minum. Di Kairah tak boleh minum. Kairah tak boleh minum ayat Sungai Nil dia. Ayat Sungai Nil dia tak elok sebab kerana dah kena dengan kesan daripada nuklear. Waktu perang, jadi ayat Sungai Nil tadi jadi ada benda yang apa ni? Benda kimia yang dalam sungai tadi menyebabkan jadi bahaya. Kalau minum boleh jadi ni perut jadi kembung. Sebab tu balik Mesir banyak yang jadi borai ni kerana bukan sebab tu lah. Zahid duduk Mesir kan banyak minum air jadi itu. Baik, wa hifzuhu bil bu'di an mujalasatil mahjubin, dan juga menjaga dorongan ini. Macam mana cara nak jaga dorongan ni? Dengan menjauhkan diri daripada duduk dengan orang-orang yang dihijab daripada pandangan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wal i'radi an waswasati syayatin. Macam mana nak elak jauh daripada majlis ni? Jangan duduk dengan orang yang terhijab. Maksudnya apa dia? Jangan dengar ni semua-semua ni. Video-video Wahabi macam tu dengar. Sungguh. Dengar video mereka saja pun dah terhijab. Jangan dengar ibu-ibu semua. Ibu-ibu dulu pesan. Sebab dia kadang dia suka dengar. Buka dia kata ni bagus ni. Takkan tak boleh kot. Dia bagi nasihat je. Suruh buat baik. Tapi dia Wahabi. Tak sah dengar. Jangan duk dengar terus. Senang. Tamam? Ni yang duk maki para awliya. Duk apa ni cela para wali Allah Ta'ala. Dengar kalam dia. Tak perlu dengar kalam dia. Tu akan menyakitkan hati sebenarnya. Dan tu akan meletakkan ada titik hitam dalam hati kita. Hanya dengar saja. Tengok. Yang melarikan daripada apa ni ba'is ni apa dia? Mujalasatil mahjubin. Duduk dengan orang-orang yang mahjub. Yang terhalang daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Yang jauh daripada adab. Jangan duduk dengan mereka. Jangan dekat dengan mereka. Dan tu yang dipesan oleh para ahlillah. Jangan duduk dalam majlisnya ahli bid'ah. Zaman lah tak duduk dalam majlis ahli bid'ah. Tapi kita boleh dengar majlis mereka. Ni guna handset. Jangan dengar. Hatta kalau mereka buat petikan pecah dua. Tengok macam mana kawan ni jawab. Dan kepada Wahabi ni. Dia buat keluar kalam Wahabi tu. Kemudian seorang ni pula ulama kita jawab balik kalam tadi. Hak tu pun kalau boleh jangan dilakukan sedemikian. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan orang tadi akan dengar juga kalam daripada ahli bid'ah tadi. Untuk nak rad tadi. Tak cukup kita jawabnya. Sebab tu kita setuju dengan teman-teman kita, kawan-kawan kita, kalau kata puak-puak ni suka buat keluar kalam-kalam yang pelik-pelik ni, tak perlu berhujah berdebat dengan mereka. Cukup buat majlis lain. Kita tulis balik kertas kerja, buat balik tulisan yang bermanfaat, buat bahas, buat kelas balik. Kelas balik, terang balik saja yang sepatutnya, yang betul ni apa dia. Tanpa perlu untuk mengumpulkan orang tadi dalam majlis kita. Tak perlu. Dia nak hadir majlis tu, silakan, tak ada masalah. Tapi nak buat majlis, nak suruh debat, nak suruh bincang dengan dia, adalah tu bukan kerja dia. Kenapa? Kerana mereka bukan ahli perbincangan. Mereka orang kena mengaji balik, bukannya kena bincang. Bincang macam mana mengaji pun tak. Wa ijabatuhu bi an yubadira bil inabati ila Allah Ta'ala. Dan dengan cara menerima dorongan itu, macam mana nak cara terima dia? Ya, tengok Syekh sebut satu-satu kan. Kan atas Syekh kata apa? Wa 'alal muridi an yajtahida fi taqwiyatihi. Macam mana cara nak menguatkan? Syekh dah sebut cara nak kuatkan dia. Kuatkan ba'is tadi. Wa hifzihi, macam mana nak jaga dia. Dah habaq. Wa ijabatihi, macam mana untuk nak menerima dorongan itu dengan bahawa dia segera kembali. Bil inabati ila Allah Ta'ala. Inabah ni peringkat kedua. Tengok di bawah. Apa ni, Fadil Ustaz Abdullah Tahir ada sebutkan kalam Sayyidina Al-Imam Al-Ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan tentang taubat ini ada 3 jenis.
At-taubatu ala thalathati aqsam, awwaluha at-taubah, wa awsatuha al-inabah, wa akhiruha al-aubah. Faja'ala at-taubata bidayatan. Taubat ni permulaan, wal aubata nihayatu. Awak jadi baris teruk ni. Faja'ala at-taubata bidayatan, wal aubata nihayatan, wal inabata wasitatahuma. Salah baris tadi, nihayatan, no? Bukan nihayatu. Wal aubata nihayatan. Jadi taubat ni permulaan, aubah adalah penghujungnya, inabah adalah wasitatahuma, pertengahan di antara taubat dengan aubah. Fa kullu man mataba liqawfil uqubati fahuwa sahibu taubah. Bukan ma tu, man. Fa kullu man taba liqawfil uqubah. Setiap yang taubat kerana takutkan ancaman daripada Allah ataupun hukuman daripada Allah, maka dipanggil sahibu taubah. Wa man taba tama'an, bukan tama'an, tama'an. Wa man taba tama'an fis sawabi fahuwa sahibu inabah. Sesiapa yang taubat kerana tamakkan pahala, maka dia dipanggil sahibu inabah. Wa man taba mura'atan lil amri, sesiapa yang bertaubat kerana meraihkan arahan Allah, la li raghbatin fis sawab aw rahbatin minal iqab, fahuwa sahibu aubah. Jadi orang yang taubat bukan kerana takutkan ancaman dan bukan kerana nakkan pahala, tapi kerana mengikuti arahan Allah suruh taubat, saya taubat. Maka ini adalah sahibu aubah. Maka yang tertinggi aubah, pertengahannya inabah, yang awalnya adalah taubah. Hatta taubat pun ada 3 peringkatnya. Maka ijabatuhu apa dia ni? Bi an yubadira bil inabati ila Allah Ta'ala. Iaitu inabah di sini boleh letak juga dengan makna taubah pada permulaan. Iaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengharapkan Allah. Itu maksudnya. Wa yasduqa ataf kepada yubadira. Wa yasduqa fil iqbali ala Allah. Dan jujur dalam menghadap kepada Allah. Kena ada sidqun. Sidqun fi as-suluk, wala yatawana wala yusawwifa, dan dia tidak menunda-nunda dan melambat-lambatkan. Tak ada taswif. Kena taswif minas syaitan. Bila dapat terus dia cepatkan dengan inabah. Cepatkan taubat kepada Allah. Tak ada tunda-tunda kata tak apalah lagi saya taubatlah. Tak ada. Ini dalil kata orang ni masih tidak ijabah lagi dengan ba'is. Hatta kalau orang tadi buat dosa kemudian tiba-tiba datang dalam hati dia untuk melakukan taubat kepada Allah, maka tu sebenarnya juga ba'is daripada Allah. Maka jangan ditunda lagi perasaan tadi. Terus kena melakukan taubat tadi. Wala yatabata wala yuakhira wa qad amkanathu al-fursatu falyantahizha. Dan sungguhnya dia telah mendapatkan kesempatan, jangan lambat, maka hendaklah dia meraihnya dengan segera. Itu cara dia. Wa futiha lahu al-babu falyadkhul, dan telah dibukakan kepadanya pintu untuk menuju kepada Allah, maka masuklah ia dengan segera. Jadi bila dah mengikuti jalan ni dengan baik, ba'is ni tak dapat dengan baik. Tamam? Jadi ba'is ni kita bahasakan, kata dengan bahasa kita, contoh, dia adalah utusan Allah untuk menjemput hamba ini kepada Allah, untuk sampai ke pintunya Allah. Bila kita meraihkan dan juga melaksanakan dengan baik, maka nanti akan dijemput masuk ke hadratillah. Itu cara dia, untuk faham dengan bahasa mudah. Jadi ba'is ni macam apa? Contoh, Sultan hantar dia punya wakil untuk jemput kita ke istana. Hantar dah surat kuning. Kata jemputan kepada Tuan untuk datang ke istana kerana ada anugerah daripada Sultan kepada Tuan. Ba'is sampai depan rumah. Kita buat tak tahu. Buat tak tahu. Ni utusan istana ni. Istana mai kata, Tuan saya ni, hantar wakil daripada Sultan. Sultan jemput Tuan pergi ke istana segera. Hari ini juga untuk bagi anugerah. Kita buat apa? Nanti kot, tak apa-apa. Tunggu saat boleh tak? Tunggu saat. Kan kita akan terus mubadarah. Pakai terus baju, pakai minyak wangi, pakai dengan pakaian yang sesuai untuk pergi, dan ketika tersebut kita dijemput oleh ba'is tadi untuk sampai ke pintunya Sultan. Maka kalau kita segera, maka pintu tadi akan dibuka dengan baik dan disambut dengan sambutan yang baik. Khusus lebih lagi kalau datang pula dengan ba'is tu sendiri. Mai dengan ba'is tu. Kalau kita pergi sendiri sampai kat pintu istana,
Pak Gad tanya pula lagi lambat. Ni kalau main dengan Baiz dia, main pula dengan kereta Sultan. Dulu depan tu kata ni memang pelik dia pelik Sultan punya. Pintu pagar daripada hujung lagi buka dah, siap. Untuk apa masuk tanpa ada halangan. Kenapa? Kerana tahu ni kereta Sultan. Ni adalah utusannya Sultan untuk datang. Macam itulah bandingan kita. Secara mudahnya lah untuk kita faham bagaimana untuk masuk ke hadratillah. Walillahi masalul a'la. Allah tidak boleh kita misalkan. Cuma bil misal yattadihul maqal, untuk menjelaskan dan juga untuk taqribul azhan. Macam mana untuk nak bagi dekat dengan fikiran kita, nak faham tentang masalah ni. Boleh faham kan? Nampak kan? Wa futiha lahul babu falyadkhul wa da'ahu ad-da'i falyusri' wal yahzar min ghadin ba'da ghadin fa inna dhalika min amali syaitan. Dan telah dibuka kepadanya pintu, maka hendaklah dia masuk segera. Dan penyeru telah menyerunya, maka hendaklah dia bersegera menyahutnya. Ini gambaran tadi. Kata gambar tadi mudah faham. Dan hendaklah dia berwaspada dari menangguh dari esok kepada lusa. Kerana sesungguhnya yang demikian itu, yakni menangguh-nangguh, itu adalah pekerjaannya syaitan. At-taswif minas syaitan. Taswif maksudnya saufa maksudnya nantilah saya buat, nantilah. Ini syaitan. Falyuqbil wala yatasabbat wala yata'allal bi'adamil faragh wa 'adamil salahiyah. Dan hendaklah dia menerima, jangan melambat-lambatkan dan jangan beralasan dengan ketiadaan masa lapang dan belum ada persediaan. Suka bagi alasan. Orang yang suka bina alasan, dia tak akan selesai sampai bila untuk sampai kepada tempatnya. Wali itu makan nasi, kita pun makan nasi. Tapi dia sampai kepada Allah, kenapa kita tak sampai-sampai lah? Kita cakap bukan nasi je, burger pun hantam. Stick pun bubuh habis semua. Lagi hebat lagi, makan pula makanan yang disusun oleh coach untuk nak bina badan. Tapi tak sampai juga jadi wali. Atuk wali itu makan roti je. Jadi Tok Wali. Sampai ke alam. Bukan ni alam sebalik mata. Alam Bazrah. Apa ni, pengikut Ayah Pin. Tak. Mereka sampai ke alam yang lebih tinggi daripada alamul khalq. Alamul mulk dipanggil. Ni alam mulk. Alam dia ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam jabarut. Mereka dah sampai ke alam malakut dan jabarut. Kita ada alam mulk lagi. Alam syahadah ni duk tampak depan mata lagi, depa dah sampai ke sana. Lebih daripada tu. Makan sama. Semua tak sama pada sudut pengamalan dan juga iqbal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera ketika mana mereka mendapatkan khawatir-khawatir tersebut. Sebab tu jangan dipandang rendah dengan khawatir-khawatir tadi. Qala Abu Rabi' rahimahullah, siru ila Allahi urjan wa makasira wa la tantaziru as-sihhata fa inna intizara as-sihhati batalatun. Apa kata beliau? Abu Rabi' mengatakan, berjalanlah, yakni beribadahlah kepada Allah. Suluklah ila Allah. Kamu pergi kepada Allah apa dia? Dalam keadaan tempang. Walaupun banyak kekurangan. Kena berjalan juga menuju kepada Allah. Dan juga wa makasira, dan juga patah hati. Itu kata Nabi SAW dalam hadis apa dia? Kata Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda munkasiratil qulubi li ajli, kata Allah. Aku bersama dengan orang yang patah hatinya kerana aku. Ni semua terkait terkait dengan hadis, terkait dengan perjalanan. Kalau kita baca hadis, kita baca kitab para sufi, sebenarnya kalau nak faham betul hadis Nabi SAW, kena baca kitab para ulama sufi. Kerana mereka adalah orang yang paling beramal dengan hadisnya Nabi SAW. Lepas tu saya pesan suruh baca kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah fi Uhudil Muhammadiyah. Baca karangan Imam Abdul Wahab Sya'rani. Kerana karangan beliau disertakan sekali dengan dalil hadisnya. Dan bagaimana para sufi mengamalkan hadis Nabi SAW. Sebab tu kalau kita berakhlak dengan kitab tersebut, insya-Allah orang tadi benar-benar beramal dengan hadisnya Nabi SAW. So, petang ni kita baca, sambung lagi kitab Lawaqih Anwar Qudusiyah. Tengok macam mana apa yang dipesan oleh Sidi Abdul Wahab Sya'rani dan bagaimana mereka mengamalkan hadis Nabi SAW. Tengok sekarang kita baca kan. Masalah duduk di masjid, menunggu daripada solat ke solat. Kata dia, menunggu daripada solat ke solat ni adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Nabi suruh buat macam tu. Tapi kepada siapa? Tengok tu. Kalau kita baca saja, kita kata kita pun boleh duduk dalam masjid lama-lama. Padahal dalam hati ni penuh dengan maksiat. Duduk dalam masjid tapi dalam hati duduk ingat lagi dengan dunia. Duduk dalam masjid tapi mata duduk tengok lagi benda haram. Duduk dalam masjid tapi masih lagi mata kita duduk cari kelemahan orang dalam masjid. Kata Imam Abdul Rahman ni, orang yang kena duduk dalam masjid lama ni, intizar as-salah ba'da salah ni,
ini adalah orang yang mampu menjaga hatinya daripada perkara-perkara tersebut. Tak mampu jaga, sunnah bagi dia adalah keluar awal daripada masjid, bukan duduk dalam tu. Tu adalah beradab dengan masjid waktu tu. Faham? Bukan beradab dengan masjid waktu tu kamu kena duduk dalam masjid, kamu kena keluar. Tengok macam mana ulama sufi mengajar adab ketika mana satu perkara tadi. Dia baca hadis, dia terus pegang dan dia kata, kami boleh buat. Ha? Ni Nabi suruh ni. Ya, Nabi suruh. Tapi macam mana kefahaman kamu? Kena tengok dengan kefahamannya para ulama sufi. Sebab tu kalau nak faham hadis Nabi SAW, kena tengok macam mana para ulama sufi bahaskan. Dan macam mana mereka amalkan. Baru kita akan reti nak beramal dengan hadisnya Nabi SAW. Wa qala Ibnu Athaillah, kata beliau, jangan menunggu waktu sihat. Kerana menunggu sihat itu adalah suatu yang sia-sia. Dan kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari fil hikam, dalam hikamnya, ihalatukal amala ala wujudil farari min ru'unatin nufus. Engkau menangguh-nangguhkan amal saleh kepada ada waktu kelapangan. Kalau nak tunggu waktu lapang, maka ianya sebahagian daripada kebodohan diri. Jadi kena beramal walaupun masih lagi berlaku tempang dalam perjalanan kita, dan moga-moga Allah Ta'ala membantu perjalanan kita tersebut. InsyaAllah esok kita akan sambung pada fasal yang kedua, faslun fi taubati wa syurutiha wal ihtirazi minaz zunubi kulliha. Ni kalau sambung sikit lagi ni pakai pening terus semua, tak tahu apa. Aku cukup bais dia hari ni, jadilah. Boleh yang ni hari ni pun dah alhamdulillah boleh faham bab satu ni pun kita boleh faham. Kata adab sulukil murid ni bukan kitab kecil lah. Jangan pandang lekeh lah kitab ni. Jadi kitab ni bukan kitab kecil, bukan kitab main-main, bukan kitab yang biasa-biasa. Ini kitab yang luar biasa, dikarang oleh orang yang luar biasa. Maka kita akan melihat macam mana qimah kitab tersebut ketika mana kita memuliakan tuan punya kitab tadi. Barakah sungguh no? Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni. Dan barakah sungguh. Sebab tu kita kalau kata nak baca kitab ulama ni, pertama kena hadiah Fatihah dekat mereka. Kerana tu akan datang sir, rahsia. Kerana kita tak faham. Saya tadi duk baca, semalam baca, tak nampak ni macam mana ni nak syarah esok ni. Kita mengaji. Tapi bila nak syarah balik ni, bukan senang dengan cara mengaji kita dengar. Nak menyampai balik, nak bagi, nak Allah Ta'ala bagi faham. Tak senang juga. Tapi bila mana kita beradab, berbaik sangka dengan para awliya Allah Ta'ala, insyaAllah Allah Ta'ala akan bagi putus. Saya kalau baca kitab Kharidah Bahiyah, masa di Mesir tak faham, petang sebelum baca tu, malam akan baca, petang tu saya akan ke maqam Al-Imam Dardir rahimahullah. Pergi ke Azhar, pergi ke maqam Imam Dardir. Dekat Imam Dardir saya akan tawassul dengan dia. Saya akan beritahu saya nak baca kitab Imam malam ni, moga-moga dia bagi foto. Faham terus malam tu, faham. Balik tu pun faham dah, insya-Allah. Tapi kena mengaji lah. Kita pun mengaji lah kitab tu. Mengaji dengan Syekh Jamal. Saya berdobit banyak dah. Cuma kan bila nak sampai ke orang, tu cara lain pula. Nak sampai ke orang, dia lain pula. Jadi kita mengaji lain. Kita nak sampai ke orang, tu syaitani. Perkara yang kedua. Kerana tu kena mohon doa kepada Allah dan berbaik sangka dengan para guru kita, dengan para ulama dan awliya Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah diberikan kefahaman seperti mana mereka diberikan kefahaman. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni habis awal. Boleh berehat awal. Pukul 5 tadi kita jumpa pula. Itu paling seronok sekali lah bagi penuntut ilmu. Ialah waktu rehat. Baru rasa khimah rehat tu apa dia.